mukminin, kamu ni akan kubunuh dia, kata dia apa ni? Kata dia Hajjaj sendiri, Hajjaj bin Yusuf. Dan saya aku bunuh akan dikau. Maka kata di Anas pula, tiada kuasa engkau atas demikian. Tak boleh kamu nak bunuh aku, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ia akan doa yang tiada takut aku sertanya. Nabi ajar aku doa, aku tak ada takut. Kamu nak bunuh aku tak takut. Aku tak ada takut sertanya. Apa saja kamu nak buat. Akan sultan aku tak takut katanya. Tiada aku takut, tiada takut aku sertanya akan sultan. Dan tiada syaitan dan tiada harimau. Aku tak ada takut kepada sultan, aku tak takut kepada syaitan, aku tak ada takut kepada harimau. Apa aku tak takut? Dia jadikan aku berani. Rasulullah dah ajar aku doa. Dia tak lalu kamu nak bunuh aku, kata dia kata dia Anas bin Malik. Maka berkata ia, ajar olehmu akan dia bagi anakku. Kata Anas, tiada, tak boleh. Maka menyungguh-nyungguh ia pada meminta ajarnya, tolonglah, tolonglah. Dalam bulan itu tak ada lagi marah katanya, tolong ajar anakku doa itu katanya. Maka enggak dia daripada mengajar. Kemudian sudah lama-lama betul diajarkannya akan doa itu. Ini doa bagi berani. Jangan takut. Kalau dia takut-takut doa, baca doa ni. Itu apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in aqaniyahi rabbi. Bismillahil asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahil aftathu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inni as'aluka min khairika allazi la ya'tihi ahadun ghairuk. Azza jaruka wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Ihfazni min kulli dhi syarrin khalaqtah wa a'tarizu bika min wa uqaddimu baina yaday. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min khalfi misla zalika wa min fawqi misla zalik. Itu doanya. Hafal dah? Balik kan hafal? Saya pun belum hafal lagi. Kalau tak ada dah takut. Ini asal gelap takut, balik takut. Kalau nak kencing pun takut bangkit. Baca doa ni, tak ada takutkan hantu, tak ada takutkan setan, tak ada takutkan rimau, tak ada takutkan raja dan sebagainya. Apa artinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah yang Maha Besar. Bismillah atas diriku dan agamaku. Bismillah atas diriku dan agamaku. Bismillah atas keluargaku dan harta bendaku. Bismillah atas segala benda yang diberikan Tuhanku kepadaku. Bismillah itu adalah sebaik-baik nama. Bismillah yang dengan menyebut namanya tiada bakal datang mudarat apapun di bumi dan di langit. Yang tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu doa itu tuan-tuan dan puan-puan pernah dibaca oleh Khalid ibn Walid. Dia pegang gelas, ada racun dalam gelas. Kau mau tengok dengan apa orang kafir kan? Kau mau tengok kekuasaan Allah Taala. Ini ada racun dalam gelas. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Dia pun minum air. Tak ada apa pun kena pada dia, walaupun racun yang dia minumnya. Kerana dengan nama Allah tidak akan mendatang mudarat. Sama ada di bumi atau di langit. Siapa nak try boleh lepas ni. Siapa nak mandi boleh try. Kalau jam dah nak neraka boleh try kan. Tapi kalau ada apa-apa berlaku jangan salahkan saya. Itu dia. Dia punya akidah mesti macam akidah Khalid ibn Walid. Keyakinannya mesti macam itu. Akhlak pun mesti akhlak Khalid ibn Walid. Lagi ibadahnya mesti nak ibadah macam Khalid ibn Walid. Kalau apa kita ni henti kena. Baik tak usah.
Itu dia. Itu bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Mana kita dengan dialah maha bismillah adalah sebaik-baik mana bukan-bukannya tu. Bismillah yang dengan menyebut namanya tiada bakal datang mudarat apapun di bumi dan di langit. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bismillah yang dengan dia aku memulakan sesuatu dan kepada Allah aku bertawakal. Aku bertawakal Allah Tuhanku dan aku tiada akan mensyirikkannya dengan sesuatu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohonmu dari kebaikanmu. Aku minta kebaikan kamu yang tiada diberikan kepada sesiapa pun selain daripadamu. Aku minta ya, sesungguhnya aku memohonmu dari kebaikanmu yang tiada diberikannya sesiapa pun selain daripadamu, selain daripada Allah lah ya. Amat mulia siapa yang hampir denganmu, siapa yang hampir dengan kamu mesti mulia punya. Sangat besar segala kepujian buatmu, tiada Tuhan melainkan kau. Peliharalah aku dari sesiapa yang menyimpan niat buruk yang engkau ciptakan. Yang kau ciptakannya. Siapa je, semua kamu yang menciptakannya. Dan aku melindung dari segala denganmu, aku melindung diri denganmu daripadanya, dan aku mendahulukannya dengan kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah itu esa. Allahus samad, Allah lah tempat pergantungan. Lam yalid wa lam yulad, artinya tiada ia beranak dan tidak pula dia diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu dengannya, yang menyerupa dengannya. Itu qul Allah, kalimah tauhid ya. Menyatakan kita hanya mentauhidkan, atau kita mentauhidkan hanya Allah Ta'ala saja. Qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah tempat meminta. Kita nak minta hanya minta kepada Allah saja. Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya satu pun dari makhluk yang setanding atau sebanding dengannya. Dan hadapan dan dari belakangku pun seperti itu. Itu depan belakang seperti itu juga. Dan dari atasku pun seperti itu juga. Jadi artinya kita terlindung dari atas, terlindung dari bawah, terlindung dari kiri, terlindung dari kanan, terlindung dari depan, terlindung dari belakang pun dapat perlindungan dari siapa? Siapa melindungannya? Allah Ta'ala. Jadi bagus doa ni. Bacalah hafal lah. Kalau tak nak hafal apa buat? Photostat. Photostat itu laminate. Itu bawa mana pergi baca tu. Tahu laminate? Bukan laminate minum tu. Laminate. Laminate tu artinya bubur plastik tu bagi dia keras tu. Kena air tahan, semua tahan, bawa sana kemari. Bawa letak bawah bantal. Di mana nak laminate di baru? Di mana nak laminate? Kampung lah pandai, tapi tak nak datang pun. Ya? Ya ke? Kedai pun tutup je, dah boleh banyak tutup dari buka. Itu yang orang marah ke saya. Tutup aja, betul memang marah aja ni. Atau orang kaya menjaga orang betul lah. Pukul 10 belum balik lagi. Kedai seorang aja, tak ada pakai pembantu pun. Malas pakai pembantu. Payah. Dan riwayat daripada Abu Daud daripada Abi Bakar Ibnu Asim. Bukan Asim tu, bukan Shin tu, Asim Sad. Asim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Itu sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata ia, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu hari ke masjid, tiba-tiba dengan seorang lelaki daripada Ansar. Ansar ni apa? Daripada orang Madinah ya. Orang Madinah itu dipanggil Ansar. Orang yang datang dari Mekah dipanggil Muhajirin. Ini Ansar. Seorang lelaki daripada Ansar namanya Abu Umamah. Abu Umamah ni dia ni rupanya ada masalah hidupnya. Dengan kita baca insyaAllah. Abu Umamah datang, dia berjumpa dengan Rasulullah. Apa hal bagiku melihat akan kau duduk dalam masjid pada yang lain daripada sembahyang? Apa kau buat duduk dalam masjid ni? Menong aja.
Dalam masjid ni tak ada kerja lain dia nak sembahyang. Bila apa bila kamu menung, ya? Macam ada masalah aja kamu ni. Rasulullah dia tahu siapa ada masalah, siapa tak ada masalah. Tak payah kabur dia tahu. Kemudian dia jawab. Abu Umamah ni jawab, "Ya Rasulullah." Itu tak betul tu, bukan ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah. Bila ada ya tu dia jadi lawah, bukannya lullah, ya. Ya Rasulullah. Duka cita melazimkan daku hutang. Aku ni banyak hutang, itu yang aku duka cita ni. Banyak no entry-nya. Jalan itu no entry, jalan ini no entry, kecolik no entry. Lagi mana? Ke Gua Tempurung no entry. Tengok Haji Hamdan pun no entry, ada hutang tak bayar. Contoh je lah, ya. Jadi banyak no hutang aku ni. Sabdanya, "Tiadakah aku ajar akan dikau satu hadis, jika kau baca akan dia, dihilangkan Allah akan duka cita kau dan dibayarkan hutang kau." Tak kamu aku ajar satu doa supaya melepaskan hutang kamu. Lepas ini kamu tak ada lagi berhutang. Tak ada kamu lagi duka cita, tak ada kamu lagi risau dalam kehidupan ni, kata Rasulullah. Jawab apa? Sembahnya bahkan ya Rasulullah. Bahkan tu apa? Arti bahkan. Allah, bahkan tu apa? Ya Rasulullah. Bahkan tu artinya? Yo. Bahkan. Betul. Itu bahkan. Sabdanya, "Baca olehmu apabila berpagi-pagi dan berpetang-petang." Pagi baca, petang baca. Apa dia? Doa ni masyhur ni. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika min ajzi wal kasal, wa a'udzubika min jubli wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Ini kalau seorang. Kalau jadi tu imam jangan Allahumma inni. Kalau jadi tu mana? Allahumma inna. A'u tu jadi na'u. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'u, bukan wa'u ya, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung daripada kamu, daripada kesusahan. Aku minta kamu lepaskan aku daripada kesusahan aku, kata dia dalam doa ni, kata Nabi ngajar pada Abu Umamah tadi. Aku minta kamu lepaskan aku daripada kesusahan dan juga kesedihan. Tak ada sedih-sedih, tak ada susah-susah. Bagi tenang, elok, gembira, ceria aja, ya. Kemudian daripada sifat lemah dan sifat malas. Tak ada malas-malas, tak ada lemah-lemah. Ya, pagi-pagi pagi-pagi bangun, terus aja. Buat kerja. Tak ada pula malas benar aku nak nori hari ni. Tak ada. Malas benar aku nak berikan hari ni. Malas benar aku nak buka kedai hari ni. Tak ada, ya. Tak ada bermalas-malas. Daripada sifat pengecut dan bakhil. Lagi satu tu tak ada pengecut. Takut saja kita ni, takut saja. Dengan hantu takut, dengan gelap takut, dengan orang takut saja. Apa kata orang takut. Apa kata Tuhan tak takut, apa kata orang aja takut. Bila ada kenduri kan, takut apa kata orang. Kalau kenduri ala kadar, apa kata orang, takut benar dia tu. Apa kata orang. Padahal apa kata Allah tak takut. Itu kita lah. Jadi minta lindung daripada rasa pengecut dan bakhil. Jangan bakhil. Tahu bakhil? Kedekut. Lagi? Tangkai jelek. Lagi? Tak hidung masin. Lagi? Lagi? Tak lagi? Genggam ayo? Tak tiri. Itu dia. Itu bakhil. Orang bakhil ni kata Nabi jauh daripada Allah. Al-bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Bila jauh dari syurga, dekatlah dengan neraka.
tu orang bakhil. Siapa tidak bakhil, jauh daripada syurga, jauh dari manusia. Manusia pun jauh dengan dia. Kenapa manusia jauh dengan dia? Siapa nak berkawan dengan orang bakhil? Kalau minum sama kan tu, dekat-dekat nak mayur dia pergi kencing. Sudah agak bayar dia orang baru dia keluar. Kalau sekali boleh lah. Kalau hari-hari orang dah tahu dah, tak nak orang kawan dengan dia lagi. Kalau dia tu bakhil. Jadi jauh daripada manusia, jauh dari syurga, dan jauh, bila jauh dari syurga dekat dengan neraka. Jadi minta pada Tuhan supaya kita jangan jadi orang yang bakhil. Dan aku berlindung, kalau na'u tadi kami ya, ini aku, ini dalam bentuk mufrad. Aku tahu apa mufrad? Yang ini singular. Kita nak jadikan dia jamak tu plural ya. Mufrad tu singular. Jadi kalau kita jadi tu imam, yang untuk kita aja. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Itu untuk dia seorang aja. Kita amin. Dia yang dapat amin. Jadi biar dia untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inna na'uzu. Minta lindung. Begitu juga doa qunut dengan Allah mahdini fi man hadait. Apa? Allahumma hdina fi man hadait. Biar dia untuk semua orang. Ini untuk seorang. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dibebani hutang. Jangan aku ni kena hutang dan dikuasai orang. Kalau batin dain ni kemarahan orang, lindungi aku daripada kemarahan lelaki. Wa qahrul rijal ni kemarahan oleh lelaki lain. Minta lindung dengan Allah. Maka katanya aku bacakan dia, maka menghilang Allah Ta'ala akan duka citaku dan membayar ia akan hutangku. Jadi bacalah ini untuk mengelakkan daripada berhutang. Ini Rasulullah yang ajar, yakinlah. Bila kita baca, tak adalah kita berhutang. Ini kadang-kadang ya Allah banyak benar hutangnya. Rumah berhutang, toko berhutang, motor berhutang, radio berhutang, televisyen berhutang, peti air berhutang, mesin jahit berhutang. Sampai tak menapah ngabur. Punya dah banyak, tak payah fikir lagi dah. Itu belum masuk kapet lagi, hingga mangkuk lagi, berhutang saja. Dengan orang Pakistan pun berhutang, setiap minggu datang bawa pinggan mangkuk dan bawa jam dan bawa apa lah. Sini ada. Ada juga ya. RM5 seminggu saja macik katanya. Bukan banyak katanya. Ya, berhutang aja. Jadi nak lepas berhutang, baca doa ni. InsyaAllah dia jadi rajin. Ya, insyaAllah dia jadi dia tidak boros. InsyaAllah dia berhati-hati dalam berbelanja. Ya. Ini dia. Ini untuk dunia dan akhirat ni. Ya, doa tu untuk dunia, tapi ada tak pahala ketika kita berdoa? Doa tu merupakan ibadah, dapat pahala. Dalam dunia ni kita senang, di akhirat kita dapat pahala. Itu sebab disuruh kita berdoa. Baik, maka katanya aku bacakan dia, maka menghilang Allah Ta'ala akan duka citaku dan membayar ia akan hutangku. Habis hutang dibayarnya. Hidup kalau tak berhutang ni senang tuan-tuan dan puan. Kalau berhutang saja payah. Cukup bulan buka tengok minus RM100. Bulan depan minus RM150. Bulan lagi satu minus RM300. Bulan lagi satu minus RM400. Itu je projek. Sepanjang ayatnya berhutang aja. Gembira ke menderita? Menderita hidupnya, asyik nak berhutang. Sepanjang hayat tu. Sikit keteruk hidup tu. Jadi lebih baik tak usah berhutang. Hendakkan tak berhutang, banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa muwarah rezeki. Sebab doa saya, Allahumma a'tina rizqan jadida. Ya Allah, ya Tuhanku, sentiasalah diperbaharui rezeki aku. Wa umran tawila, panjangkanlah umur aku. Wa malan kasira, apa artinya? Banyakkanlah harta aku.
Wa malan katsira wa khairan qariba, yang baik-baik itu dekatkan padaku ya Allah. Wa syarran ba'ida, apa? Yang jahat-jahat tu jauhkan padaku. Wa waladan salihah, dan dapat anak-anak yang soleh. Saya punya doa dia tambah pula lagi. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Anak-anak yang soleh yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wa amalan makbula, maksudnya amalan dikabulkan. Sembahyang biar diterima, puasa biar diterima, sedekah biar diterima, baca Quran biar diterima, ngajar ni biar diterima, dapat pahala. Itu minta dengan Allah Taala. Wa amalan makbulan. Betul? Wa tijaratan lan tabur. Apa tu ya? Dan perniagaan yang tidak akan rugi-rugi selama-lamanya. Itu sebab kedai tutup pun tak ada rugi. Sekurang-kurangnya pulang modal. Tak laku tak apa, pulang modal, tak ada rugi. Minta perniagaan yang tak akan rugi selama-lamanya. Itu kita minta dengan Allah Taala. Minta betul-betul lah, bersungguh-sungguh. Allah ada janji kan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, nescaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Baik. Kemudian Nabi Adam lah. Ini ada doa Nabi Adam lah ya. Boleh dihafal doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam alaihissalam. Kanat, adalah Aisyah. Kanat, berkata Aisyah, adalah Aisyah radhiyallahu anha tatkala dikehendak Allah bahawa mentaubatkan atas Adam. Kata Aisyah ni adalah apabila Allah nak bagi Adam tu taubat, nak diterima taubatnya, tawaf ia pada Baitullah 7 keliling. Nabi Adam tu tawaf keliling Baitullah berapa kali? 7 kali. Dan pada hari itu belum lagi dibinakan dia. Dan ia pasu, artinya dia busut. Masa itu Kaabah tu busut aja. Bukannya macam sekarang ni ada binaan ya. Dia busut aja keliling tu. Yang merah, warnanya merah. Kemudian ia sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia membaca doa ini, Nabi Adam tadi ya. Dia membaca doa ini. Allahumma innaka ta'lam sirri wa alaniyati faqbalil ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi nafsik wa a'lamu ma fi nafsik faghfir li dhunubi innaka anta 'allamul ghuyub ghafaru dhunub sattarul ghuyub. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma kataitahu alayya faraddini bima qasamtahu li ya zal jalali wal ikram. Ini doa Nabi Adam ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui segala rahsiaku dan segala yang nyata daripada aku, semua kamu tahu, tak terlindung daripada kamu. Maka terimalah keuzuranku. Aku ni uzur. Kadang-kadang tak boleh membuat apa yang kamu suruh. Terimalah keuzuranku dan aku membuat apa yang kamu larang. Di antara yang dibuat Nabi Adam yang dilarang Allah apa? Apa? Makan buah yang ada di dalam syurga tu. Buah tu namanya dikabur oleh iblis, namanya buah khuldi, tapi sebenarnya kita tak tahu namanya. Allah perintahkan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin, kata Allah dalam Quran ya. Jangan kamu hampir dengan ini pokok ni yang kamu dekat. Fatakuna minadh zalimin, nanti kamu jadi dari golongan orang-orang yang zalim. Jangan kamu hampir pada pokok ini. Yang gelorkan khuldi siapa? Iblis. Datang iblis, kamu tahu tak nama pokok ini Adam? Entah, kata Adam, mana tahu. Inilah dia pokok khuldi. Apa itu khuldi? Kekal. Dalam bahasa Arab khuldi, cakap Melajunya kekal. Inilah dia pokok kekal. Kalau kamu makan buah-buahannya,
buah dari pokok khuldi tu, kekallah kamu dalam syurga. Ya. Dibaling, diadap iblis tu dengan batu, lari iblis tu. Itu sebab kalau kita pergi Mekah, ada tak melontar jumrah kan? Tu membaling iblis tu. Itu sebab kalau orang Afghanistan tu dia melontar bukan batu sini tau. So mana batunya? Bosor-bosor lengan tu. Apa dia lontar? Syaitan. Dia apa nama? Dia emosi benar. Itu kalau orang Afghanistan tu. Orang India mau dia, orang Pakistan mau dia. Kita aja dia ajar dia tu, jangan besar benar batunya. Besar-besar ibu jari udahlah. Dan lontar pula bukan kopi tu. Dia itu aja. Itu dah. Tak dapat dia mempengaruhi Nabi Adam. Dia pergi pada Siti Hawa. Hawa kata dia. Kamu tahu tak nama pokok ini? Pokok apa ni? Yang Tuhan larang kamu dekat tu? Entah, kata Hawa. Mana ayah tahu? Kata. Tahu ayah? Ayah tahu tak? Mana ayah tahu? Kata. Inilah dia pokok khuldi. Kata. Kalau kamu makan buahnya nanti, kamu akan kekal dalam syurga. Atas ayah kena makan lah ya? Dah, kata iblis. Dia pun terus capai nak makan. Elok nak makan, kata nanti jangan makan dulu. Kalau kamu makan nanti kamu seorang dia masuk, dia kekal dalam syurga. Ya. Kamu mesti makan bersama dengan suami kamu Adam, baru dah dua kamu kekal dalam syurga. Ya ke? Kata iblis. Ya, tunggu dia balik dulu. Bila dia balik, pujuk dia suruh dia makan. Bila balik aja Adam, dia pun mula merengit-rengit. Tahu merengit? Abang Adam panjang benar. Orang lelaki kalau dia pujuk orang perempuan kopi itu, tahu apa jadi? Lenyo Adam dengar kan? Makanlah ni. Nanti kita akan kekal dalam syurga. Tak ada. Makanlah Abang Adam, saya sayang Abang Adam. Kalau Abang Adam makan, udah lenyo Abang Adam. Makan jugalah, walaupun nanti tak berapa gemuk. Bila makan, lucut segala pakaiannya. Ya, habis terpaksa ngambil daun-daun kayu syurga tu untuk menutup auratnya. Itu dia yang berlaku. Sebab itu kita sekarang ni berada di dalam dunia. Kalau tidak kita dalam syurga tau. Kerana itu Allah perintahkan Adam keluar daripada syurga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, kata Allah Al-Quran ya. Didatangi oleh syaitan, oleh iblis, maka terkeluarlah mereka daripada syurga. Siapa mereka tu? Nabi Adam dan juga Hawa. Itu sebab kita berada dalam dunia sekarang ni. Kalau tidak kita di mana? Di syurga tau. Kalau syurga tak ada lah ngaji macam ni, tak ada semayang pun. Tak ada apa tanggungjawab syurga. Mana ada tanggungjawab syurga? Bukan ada kerja syurga tu. Apa buat syurga? Kalau kita dalam syurga apa buat? Enjoy yourself all the time. Kalau dalam syurga ya. Tapi oleh kerana kita dalam dunia ni, kena semayang, kena puasa Ramadan, ya, kena apa lagi? Naik haji, kena bayar zakat. Esok di akhirat, esok jangan pula pergi jumpa Nabi Adam, kamu punya pasal lah Quran, jangan ya. Itu memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Cuma kita nak tahu mengapa kita berada di dunia. Mengapa Allah tempatkan kita di dunia. Itu aja yang diceritakan kepada kita kisah Adam tu. Ya, boleh baca tentang Nabi-Nabi ni. Kisah Adam ni ada dalam buku. Nama bukunya Cerita-cerita Nabi-Nabi di dalam Al-Quran. Carilah bukunya. Ya, di mana nak cari bukunya? Di kampung juga. Tapi sudah tutup aja. Carilah. Seronok ceritanya tu. Itu lebih baik daripada kita baca majalah-majalah tentu halal tu. Ya. Okey, udah tu. Mana kena? Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui segala rahsiaku dan segala yang nyata daripada aku, maka terimalah keuzuranku, dan Engkau mengetahui hajatku. Dia tahu, Allah tahu apa hajat Nabi Adam ni. Kita mau itulah, kita minta, kita baca doa Nabi Adam, Allah tahulah apa hajat kita. Maka berilah segala maksudku,
Sama ada aku sebut ke tak sebut, kamu tahu belaka. Jadi apa yang aku nak, khabar, bagikanlah, kabulkanlah. Dan engkau mengetahui segala isi hatiku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Aku tak tahu apa yang ada pada kamu, tapi kamu tahu apa kehendak aku. Bagikanlah apa yang aku nak. Maka ampunilah segala dosaku. Minta ampun dulu. Nak minta apa-apa dengan Allah, minta ampun dulu. Bila dah ada ampun, barulah Allah datang kasih sayang. Bila Allah kasihkan kita, barulah Allah bagi apa yang kita minta, ya. Lepas itu kita minta mula-mula mesti Allahumma ghfir lana zunubana, ya. Ya Allah, ampunkanlah kami di atas segala dosa-dosa kami. Kemudian minta ampun dosa ibu dan bapa kami. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar saya berdoa, itu dia mula-mula mesti punya. Dalam selawat tu, Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Itu mesti doa itu. Minta kepada apa? Kepada Allah suruh ampunkan dosa kita dan juga dosa ibu bapa kita. Ya. Lepas tu baru minta ampun dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Lepas tu baru kita doa, apa ndak doa lah. Itu dulu adab doa tu. Kerana kita nak Allah ampunkan dosa kita dulu, Allah nak ampunkan dosa ibu bapa kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita. Lepas itu barulah sudah terampun, baru Allah bagi apa yang kita minta, ya. Maka ampunilah segala dosaku, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang ghaib. Maka pengampun dan maha pengampun segala dosa, maha penutup segala keaiban. Ya Allah, aku bermohon keimanan yang berterusan. Iman aku biar berterusan, ya. Imanan shadiqah, iman yang benar, iman yang terus. Itu dalam semayang apa pun kita baca juga, ya. Kita baca apa? Imanan kamilan, iman yang sempurna. Ada tak baca doa malam tarawih? Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya, minta iman tu biar yang sempurna. Ya. Yubashiru qalbi, yang meliputi hati-hati aku ni. Aku bermohon keimanan yang berterusan, bercampur sebati dalam hati aku. Jangan longgo-longgo, jangan jatuh-jatuh iman tu. Biar dia sentiasa memenuhi hati kita tu. Kalau hati beriman, macam mata pun beriman juga. Kalau hati beriman, telinga pun beriman. Kalau hati beriman, tangan pun beriman. Kalau hati beriman, kaki pun beriman. Kerana hati ini adalah raja. Minta iman dalam hati ini. Ya. Kerana hati yang beriman akan mengarahkan seluruh anggota-anggota yang lain supaya turut beriman. Ya. Itu tidak hati beriman tu. Dan aku bermohon keyakinan yang sebenar-benarnya, yaqinan shadiqah, yakin yang sebenar-benarnya. Ya. Sehingga aku mengetahui benar bahawa tidak ada sesuatu yang menimpa diriku melainkan apa yang telah engkau tuliskan atasku. Apa yang kena pada aku semua dah kamu tetapkan di mana? Di Lauh Mahfuz. Dari azali lagi. Kejap ni. Ya, mana yang tak boleh datang malam ni? Semua dah tulis tu. Dia tak ada. Dia ada ada tulis. Itu sebab tak ada. Ada tak orang tak ada malam ni? Ada. Mana dia? Tak usah apa, sudah tentu oleh Allah Ta'ala. Pagi esok, berapa orang yang sembahyang subuh pagi esok di sini? Sudah tulis tu. Mana yang tak datang? Maknanya dah tulis Allah lah tu. Tapi kita tak tahu. Kerana tak tahu tu dah kita usaha juga supaya datang. Pasal tak tahu. Siapa tahu? Esok dia boleh datang, tak boleh datang. Tak tahu. Kita tak tahu apa nasibnya dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana tak tahu tu, kita usaha untuk mendapat yang terbaik bagi kita. Macam orang mancing jugalah. Dia tahu ke dapat kedahnya. Dapat? Tahu ke? Mana tahu, tapi dia usaha supaya dapat. Cari lubuk yang bagus-bagus, cari umpan yang bagus-bagus, ya. Tempat yang sesuai. Macam tu jam dia menyagikan. Dia tahu ke hari itu untung atau rugi? Tahu ke? Mana tahu? Oleh kerana tak tahu, dia usaha dah supaya orang tertarik dengan penjualan dia. Ya, susun ikan tu elok-elok. Kepala menghadap keluar. Dia tengok dia orang, elok aja. Betul 5 minit bubur ayam. Apa nak bubur ayam? Ngapa nak buat ayam? Ini orang jual ikan dengan orang jual ikan tahulah, so nipu lah. Bubur ayam dia naik sebab apa? Supaya berkilat-kilat ikan tu. Tak adalah apa rupanya, ya. Malap macam rupanya. Itu orang datang dari jauh lagi tegur, Assalamualaikum. Macam kenal benar. Padahal tak kenal pun. Kenapa? Kenapa tu?
Itu promosi lah tu ya. Tapi itu usaha. Dalam pada itu ada orang lalu je tak nak beli. Ada juga, itu bukan kerja kita, bukan hal kita, bukan kuasa kita. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jual ikan ni kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang ikan tu hijau punya lah, fresh tau, hijau. Dia main lalu depan ni nolih bila dah. Kadang-kadang ikan tu keluar taiknya ikut insang dah. Tak sampai 10 minit licin. Itu dia, kerana Allah yang menentukan laku atau tak. Walau bagaimanapun kita usaha sungguh-sungguh supaya apa yang kita jual tu menarik hati orang. Banyak-banyaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu lah kita. Ya, kamu lebih mengetahui keuzuranku. Mana ke dia? Penutup segala keaiban, ya Allah, aku bermohon keimanan yang berterusan bercampur sebati di dalam hatiku, dan aku bermohon keyakinan yang sebesar-besarnya sehingga aku mengetahui benar bahawa tidak ada sesuatu yang menimpa diriku melainkan apa yang telah engkau tuliskan atasku. Maka redokanlah aku dengan apa yang telah engkau bagikan untukku. Redokanlah kepada aku apa yang kamu anugerah pada aku tu, kamu redha dengan aku. Bagi aku, pimpin aku ni supaya aku menggunakan nikmat kamu dengan sebaik-baik kegunaan. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu doa siapa? Doa Nabi Adam alaihissalam. Maka telah mewahyukan Allah Ta'ala kepadanya. Allah wahyu kepadanya. Apa wahyu Allah Ta'ala? Telah menghayyukan Allah Ta'ala kepadanya bahawasanya bahawasanya telah aku ampun bagimu, dan tiada seorang daripada zuriatmu meminta akan daku dengan seumpama yang kau mintakan daku, melainkan aku ampun akan dia. Artinya bukan Nabi Adam je dia ampun, zuriat Nabi Adam, anak cucu cicit Nabi Adam kalau baca doa ni, nescaya aku akan ampunkan dosanya. Walaupun seperti buih di lautan, banyak ke tak? Atau seperti pasir di padang pasir, seperti pasir di padang pasir, banyak ke sikit? Banyak pun diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau baca doa ni. Jadi bacalah. Ada ke tak ada doa tu? Kalau ada kitabnya ada lah, tak ada mana datang. Minjam kitab Fendi ni. Pergi foto set kopeng sekupang je bukan main no? Baca doa ni, dan saya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tiada seorang daripada zuriatmu meminta akan daku dengan seumpama yang kau mintakan daku, melainkan aku ampun akan dia, dan aku bukakan duka citanya, tak ada duka cita lagi, dan aku hilangkan kepapaannya, tak ada apa-apa kedanak, dapat harta banyak dan sebagainya. Aku hilangkan kepapaannya daripada antara dua matanya. Tak ada apa-apa antara dua mata ni, tengok ni tu. Artinya apa? Dia nampak aja harta dunia ni. Dan diperniagakan baginya kepada daripada belakang tiap perniagaan. Dia yang bantu kita dalam perniagaan. Dan mendatang akan dia dunianya. Kalau kita kejar akhirat, dunia datang sendiri. Tapi kalau kerja dunia, dapat sebahagian dari dunia aja, akhirat melepas. Sebab itu apa kita buat, biar semata-mata kerana Allah. Kita buat kerana Allah, dunia itu datang sendiri. Kita kejar akhirat, dunia itu akan datang sendiri. Kalau kita kejar dunia, datanglah dunia, tapi bukan semua, sebahagian dari dunia aja datang. Di akhirat tak ada bahagian darinya. Jadi kejar dia dengan tergagah, dan jika tiada berkehendak akan dia sekalipun. Kalau dia tak nak dunia pun, dunia tu datang aja. Saya tengok orang-orang bertakwa tu. Tok guru saya kata, ya Allah, tak tahu nak ngabur. Dia duduk di masjid aja duduknya. Subuh-subuh dia hantar dia cucunya ke masjid. Dia pun duduk dalam masjid sampai malam baru balik. Duduk iktikaf dalam masjid, baca Quran lah dia, zikir lah dia, lenguh-lenguh dia, baring dalam masjid. Saya hari-hari pergi naik motor dari Gopeng pergi ke Tambun. Guru saya duduk Tambun tu.
ngaji Aqidatun Najin dengan dia depan dia. Tengah ngaji tu datang orang, kadang-kadang datang orang naik Volvo, naik Mercedes, macam tokoh ni. Pergi jumpa dia, minta sembahyang hajat, dia nyongin je insya-Allah. Itu keluar envelope, bagi dia envelope. Agaknya sekupang ke dalam envelope tu. Sekali tu cucunya datang tau. Tok kata, "Apa nak duit nak beli apa tau?" Dia pun ngeluarkan tali pinggang Mekah tu. Tahu ke tali pinggang Mekah? Yang hijau tu. Yang ada zip tu. Dia keluarkannya, ya Allah, terbeliak mata saya tengoknya, berkesa-kesa nak 50 belakang tau. Punya lah banyak duitnya. Saya masa itu cikgu 1000 lebih gaji, banyak juga kisahnya ya. Terbeliak biji mata saya tengoknya. Kerana dia bukan belanja duit orang bagi, dia ada je orang hantar duit. Tak ada beli apa pun. Makannya pun orang hantar. Sat-sat ada orang hantar nasi lemak, sat-sat ada orang hantar roti canai, sat-sat ada orang hantar kopi. Tak tahu siapa orang ni, hantar je. Saya numpang turi tu. Saya ngaji dengan dia. Begitulah tok guru saya. Umurnya 100 tahun baru mati tau. Dah mati lah pun, 100 tahun baru mati. Kalau dia berdiri tu macam orang rukuknya, punya ada apa bongkoknya. Tapi hafal sujud sejadah. Kalau hari Jumaat dia dah jadi imam pagi tu. Orang lain semua tak hafal, dia aja hafal. Dia macam kita tadi pakai comel. Jadi dia makan gaji dengan Allah. Dia tak ada susah hidupnya, senang aja. Sampai dia mati senang aja. Itu sebab ulama-ulama dulu-dulu mereka mana ada yang melepit sagu? Ada ke? Ada ke ulama-ulama melepit sagu? Mawat borong ada? Tolong kami, bantu kami ulama melepit sagu. Ada ke? Mana ada? Jadi semua ulama-ulama tu tengok pakaian tokoh ada apa pakaian? Allah tak ngabur itu dia ya. Allah jamin rezeki mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki daripada sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki. Syarat dia bertakwa kepada Allah Taala. Ini dia. Jika tidak berkehendak akan dia sekalipun ya, mana ke dia dah hilang. Ini doa Nabi Adam tadi ya. Kata Ka'ab al-Akhbar, demi Allah sesungguhnya tersebut dalam Taurat, barang siapa mendoa dengan doa ini, nescaya ditunaikan hutangnya oleh Allah Taala. Allah yang melunaskan hutang dia. Apa nak takut? Allah yang bayar hutang dia. Dilunaskan ataupun ditunaikan hutangnya oleh Allah Taala, dan dipadakan dia akan seterunya. Seteru dia pun tak ada minta hutang dengan dia, cukup lah tu kata dia seteru kan. Dan iaitu Allah mafarijal ham yang tadi ya, Allah mafarijal ham wal hamd tadi ya. Hingga akhirnya ya. Mana? Memang sebelah ini pun doa Nabi Adam tu kan? Boleh takut akan jinnya sultan kan? Dua-dua. Oh iya ke? Allah, udah terlangkau ya. Baik, tak apalah. Sekali pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya, Abi Syaibah. Baik, apabila takut akan jin atau setan. Tadi takutkan apa? Takutkan hutang banyak. Ya. Ini takutkan jin dan setan. Kita hari ini takut saja dengan jin, takut dengan setan, takut dengan hantu, takut. Takut saja. Ini kalau kita takut jin dan setan, macam mana? Apabila takut akan jin atau syaitan atau naik hantu air, hantu air orang takut naik, hantu lombong orang takut naik. Belakang lombong kan ada air kan. Takut hantu tu naik. Apa buat? Atau umpamanya diserukan dengan bang, azan dulu. Azan tu tercirit-cirit, hantu tu lari tau. Dan dibacakan akan ayatul kursi. Ayatul kursi ya. Atau dibacanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ayat apa ni? Ayat apa keluarnya? Ayat 1000 dinar. Sudah kita baca dulu ayat 1000 dinar. Ingat tak ceritanya? Jin datang nak apa? Nak mengorbankan seorang perempuan. Bila datang jin tu dibacakan ayat itu, maka terbakar jin tu. Bacalah mula-mula dulu, kita dah mula-mula baca tu ayat 1000 dinar. Terbakar jin tu, habis hangus jin tu. Lepas tu dia bawa perempuan tu, lelaki tu dia bawanya ke dalam gua. Tengok dalam gua tu ada apa? Permata yang banyak. Macam cerita Alibaba bujang lapuk tau. Buka aja pintu gua tu udah banyak permata dalam tu. Tapi lain tu ceritanya lain lah. Dia baca nyak nin song mata kaji semalam agaknya lah terbuka pintu gua tu udah banyak emas, ada perak, ada belian, ada permata, ada zamrud, ada macam-macam. Ini pun itu ya. Penuh dengan permata di dalam gua tu. Maka dia ambil lah dama. Udah ambil tu lalu pula kapal, numpang dalam kapal. Maka selamatlah kedua-duanya. And they live happily ever after. Itu cerita ayat 1000 dinar. Artinya apa? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangan. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu arti takwa. Siapa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang, itu arti takwa. Apa dia? Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah selesaikan masalah dia. What your problems are, Allah will solve them. Whatever your problems are, Allah will solve them. Allah yang selesaikan masalah dia. Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar itu penyelesaian masalah lah, dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dia tak tahu dari mana datangnya.